Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah tajuk mengenai seorang tokoh Islam yang ternama pada tahun 1880-an sehingga 1990-an, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Dan bagi subjek asas pemikiran Islam dan pensyarah saya ialah Muhammad Sa'ih bin Mat Daud. Dan nama saya Muhammad Rashid bin Luqmanul Hakim. Nombor metrik KLD 2011-02011. Okey, baiklah. Biodata Syekh Muhammad Abduh. Nama sebenar Syekh Muhammad Abduh ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dan penjaganya iaitu bapanya Abdullah bin Hasan Khairullah merupakan seorang petani dan mempunyai salah silah keturunan dengan bangsa Turki. Ibunya pula Junaidah Osman dikatakan mempunyai salah silah perhubungan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan tarikh lahir beliau ialah dilahirkan pada tahun 1849 Masihi bersamaan dengan 1265 Hijrah di kampung Muhallatul Nasr, Muqim Sajarb Khair, daerah Bukhairah, Mesir. Dan pendidikan Syekh Muhammad Abduh ialah Syekh Muhammad Abduh belajar menulis dan membaca daripada bapanya semasa kecil. Selepas itu beliau telah mempelajari dan menghafaz Quran semasa berusia 10 tahun. Setelah selesai menghafaz Quran, beliau menyempurnakan tajwidnya dan mempelajari ilmu bahasa Arab di Masjid Al-Ahmadi. Beliau juga mempelajari tasawuf dan tata bahasa Arab daripada Syekh Darwish dan Syekh Darwish. Semasa menuntut Universiti Al-Azhar, beliau telah mempelajari banyak ilmu, termasuk matematik dan falsafah daripada Syekh Hasan Khairullah, daripada Syekh Hasan Ta'at-Ta'wil pada tahun 1877. Beliau memperolehi ijazah daripada Universiti Al-Azhar. Okay, baik, seterusnya kepribadian beliau. Syekh Muhammad Abduh ni memiliki sifat keberanian yang tinggi. Beliau berani menyatakan idea-idea islahnya walaupun terpaksa berhadapan dengan rintangan yang besar. Dan beliau juga berani menyatakan kebencian bangsa Mesir terhadap tentera Inggeris kepada tokoh-tokoh Inggeris semasa mengunjungi London pada tahun 1881. Beliau juga mendesak agar segera keluar dari bumi Mesir kerana Islam ditegah memberi ketaatan kepada yang lain daripada Islam. Beliau merupakan seorang ulama yang berketerampilan. Beliau diberi kepercayaan untuk menjawat beberapa jawatan penting di negara seperti Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Mesir, Ahli Majlis Pengurusan Universiti Al-Azhar Mesir dan Mufti Kerajaan Mesir. Dan selama itu, Syekh Muhammad Abduh ni merupakan seorang yang berdaya kreatif dalam menghasilkan tulisan-tulisan yang bernas sehingga dapat mempengaruhi pemikiran umat Islam pada ketika itu. Dan seterusnya ialah aliran pemikiran serta perjuangan Syekh Muhammad Abduh, iaitu terdapat 3 bahagian. Yang pertama ialah akidah, iaitu akidah ni berkaitan dengan Syekh Muhammad Abduh ni. Dia menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran sebenar dalam bentuk yang asal dan murni serta menyesuaikan dengan kehendak semasa. Syaratnya, ia tidak boleh bercanggah dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Beliau menolak sekeras-kerasnya konsep taklid amah, iaitu taklid buta. Dan beliau mengajak umat Islam mempelajari ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah untuk membina umat yang mempunyai daya fikir yang tinggi dan seterusnya mampu keluar daripada belenggu penjajah. Dan yang kedua ialah integrasi ilmu. Syekh Muhammad Abduh ni mendapati sistem pendidikan pada masa itu hanya tertumpu kepada bidang-bidang agama dalam bentuk huraian kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama, tanpa cuba disesuaikan dengan kehendak semasa. Berdasarkan pengalamannya belajar di Tanta dan Universiti Al-Azhar, beliau mendapati keadaan pembelajaran di Tanta terlalu mundur sehingga disifatkan anak muda yang suka belajar di situ sentiasa dibendung rasa putus asa. Keadaan Universiti Al-Azhar juga sama. Beliau mengkritik dengan beliau berkata, "Aku sangka pengajian seperti ini hanya berlaku di Tanta sahaja, tetapi juga berlaku di Al-Azhar. Aku dapati 95% daripada pelajarnya tidak dapat bertahan lebih lama dengan corak pengajaran seperti ini. Para guru mengajar apa yang dia faham ilmu itu tanpa mengira kemampuan pemahaman seorang pelajar. Mereka menyangka pelajar telah faham, sedangkan sebenarnya mereka tak faham pun."
Dan beliau menyarankan supaya bidang-bidang ilmu fardu kifayah ni dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universiti. Saranan itu diterima oleh kerajaan Mesir. Sukatan pengajian di Universiti Al-Azhar diubah selaras dengan saranan beliau dan dijadikan sebagai model kepada pusat-pusat pengajian tinggi lain di seluruh dunia Islam. Dan yang ketiga ialah kecekapan pentadbiran, iaitu ketika Syekh Muhammad Abduh ini bertugas sebagai hakim di Mahkamah Rayuan Mesir, beliau mendapati kepincangan dalam sistem pentadbiran. Terdapat kebelengguan yang berada di dalam pentadbiran kehakiman. Beliau berpendapat ia tidak sistematik dan perlu dengan pengislahan. Pengislahannya yang dilakukan dimuatkan di dalam karyanya yang berjudul At-Tahrir fi Islam Al-Mahakim Asy-Syariah. Seterusnya, faktor pengislahan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, beliau mendapat inspirasi gerakan islahnya daripada Said Jamaluddin Al-Afghani yang menjurus ke arah mewujudkan integrasi ilmu. Dua, kesedaran Syekh Muhammad Abduh terhadap keperluan kepada islah dalam kurikulum sekolah dan universiti yang sudah ketinggalan zaman. Tiga, sistem pendidikan masa itu menjurus ke arah taklid buta dan jumud, iaitu kuno. Jumud ni kuno. Yang keempat, kekurangan prasarana pendidikan serta bantuan dari kerajaan Mesir kepada golongan miskin. Dan jadi pada masa ketika itu, pembelajaran, pusat pembelajaran dan sistem pendidikan pada ketika itu sangat lemah kerana tidak mendapat sokongan daripada kerajaan ataupun bantuan daripada kerajaan. Dan yang seterusnya ialah kadar gaji guru yang rendah. Dan setelah daripada apa yang faktor-faktor ni berlaku, dapatlah Syekh Muhammad Abduh ini memberikan sumbangan dalam bidang pendidikan. Seterusnya, yang pertama sekali, apakah sumbangannya? Pertama, dapat mewujudkan mata pelajaran matematik, geometri, algebra, geografi, sejarah dan senihat. Yang kedua, mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil. Ketiga, mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universiti Al-Azhar. Yang keempat, menyediakan peruntukan gaji guru dari perbendaharaan negara dan wakaf negara dan memperbaiki asrama pelajar dengan menegakkan aspek keselamatan dan kesihatan. Allahu a'lam bissawab. Itu saja daripada saya, daripada sedikit sebanyak daripada kisah tentang Syekh Muhammad Abduh, iaitu tokoh Islam yang sangat disanjung ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.